Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, murid-murid diminta membuka buku sirah muka surat 66. Kita akan belajar tajuk yang terakhir iaitu musuh utama di dalam perkembangan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana yang kita sedia maklum musuh Nabi adalah ramai, tetapi hari ini untuk pelajaran untuk kali ini kita akan belajar 3 orang musuh utama di dalam Islam, iaitu Abu Jahal yang pertama, yang kedua Abu Lahab dan yang ketiga Abdullah bin Ubay. Untuk kali ini Ustazah akan menerangkan musuh pertama di dalam Islam iaitu Abu Jahal. Murid-murid boleh rujuk muka surat 66, di mana Abu Jahal nama sebenarnya ialah Abu Al-Hakam bin Hisham. Berasal daripada keturunan Bani Abduddar iaitu cucu Al-Mughirah. Beliau digelar Abu Jahal yang bermaksud bapa yang ingkar. Kemudian Abu Jahal berketurunan bangsawan Quraisy yang paling kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga dianggap musuh Islam yang paling utama ketika itu. Seterusnya, dalam peperangan Badar Al-Kubra pada bulan Ramadan tahun 2 Hijrah, Abu Jahal telah menemui ajal kerana dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Seterusnya kita masuk kepada bentuk penentangan yang dibuat oleh Abu Jahal terhadap dakwah Islam ialah rujuk pada muka surat 67. Di sini ada 1, 2, 3 dan 4 di antara bentuk penentangan yang dibuat oleh Abu Jahal. Yang pertama, pernah mencuba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah sering menghina dan mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika baginda hendak beribadat dengan cara membawa dan melemparkan najis tersebut kepada Rasulullah yang sedang bersujud. Walau bagaimanapun, tindakan tersebut tidak melemahkan Rasulullah untuk terus beramal dan menyampaikan agama Islam. Seterusnya, bentuk yang ketiga ialah memulakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan yang last sekali ialah penindasan dan rancangan jahat orang-orang Quraisy sudah sampai kepada kemuncaknya, iaitu menyuruh pemuda yang gagah perkasa untuk mengepung dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Antara kesan penentangan terhadap dakwah Islam ialah yang pertama, berlaku perpecahan dan permusuhan di antara penduduk Mekah dan umat Islam. Yang kedua ialah wujud sifat marah, berdendam dan rasa tidak puas hati sehingga umat Islam terpaksa berhijrah ke Madinah. Dan yang ketiga ialah sebanyak sedikit dakwah Islam terhalang daripada tersebar di kota Mekah pada ketika itu. Okey, seterusnya kita masuk kepada musuh Islam yang kedua iaitu Abu Lahab. Okey, boleh rujuk dan buka pada muka surat 69. Abu Lahab ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Merupakan bapa saudara Nabi yang sangat sayang kepada Nabi sebelum Nabi dipilih oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul. Abu Lahab berketurunan Bani Hashim dan berkahwin dengan Hindun bin Harb yang dikenali dengan Ummu Jamil. Selain itu, Abu Lahab mendapat kutukan Allah melalui surah Al-Masad dengan firman-Nya yang bermaksud, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya di sini ialah surah tersebut diturunkan di atas perbuatan Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil, sehingga Allah menurunkan surah Al-Masad ayat 1 di atas perbuatan yang melampau terhadap agama Islam. Seterusnya, Abu Lahab meninggal dunia pada tahun 2 Hijrah kerana diserang penyakit kudis bernanah selama 7 hari. Kemudian apabila beliau meninggal dunia, mayatnya telah ditolak ke dalam lubang api yang besar menggunakan kayu. Kita buka muka surat 70. Tengok kepada bentuk dan penentangan yang dibuat oleh Abu Lahab terhadap dakwah Islam ialah yang pertama ialah menyiksa dan menghukum mereka yang memeluk Islam, di mana Abu Lahab telah menggunakan kuasanya untuk menyiksa mereka supaya kembali kepada agama asal, iaitu menyembah berhala. Yang kedua ialah Abu Lahab menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tukang sihir dan penipu. Yang ketiga ialah menghina dan mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika baginda berjalan atau beribadat. Dan yang keempat ialah menyuruh isterinya menaburkan sampah, duri serta najis di hadapan pintu rumah
dan laluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, segala kejahatan yang dibuat oleh Abu Lahab tidak sedikit pun memberi kesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, beliau telah berpakat untuk memulau Rasulullah dan keluarganya. Antara kesan penentangan terhadap dakwah Islam, yang pertama ialah berlaku perpecahan dalam hubungan kekeluargaan di antara Rasulullah dan Abu Lahab. Yang kedua, wujud sifat marah, dendam dan saling benci di antara Abu Lahab dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ialah menghalang dakwah Islam daripada tersebar dan berkembang luas sama ada di Mekah dan seluruh dunia. Sekian, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu seterusnya.